I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so to. Hey guys, Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sehat, sejahtera dan hendaknya, dan semoga segala urusan korang dipermudahkan, insya-Allah. Baik, di video kali ini seperti korang tengok dalam tajuk, video kali ini agak-agak menyedihkan. Tapi sebelum saya start video ni, saya nak share kat korang satu benda yang menarik. So kalau korang tengok kat sini, RK Takasago telah melakukan satu rantai special guys, iaitu rantai HRU 415 U-Ring. Selalu kita dengar O-Ring, X-Ring, yang ni U-Ring. Dan rantai ini adalah rantai special sebab dia adalah rantai special rempit 2 guys. Rantai special rempit 2. Jadi kepada korang belum lagi beli rantai, korang boleh beli rantai daripada RK Takasago ni guys. Sebab apa? Sebab di dalam kotak ni ada pelbagai benda yang menarik. Dan di antaranya guys, benda yang menarik yang korang akan dapat dekat rantai RK Takasago 415 HRU U-Ring ni, korang akan dapat 2 tiket wayang untuk menonton filem Rempit 2. Korang akan dapat postcard macam tu. Okay, dalam postcard ni kalau korang pusing, korang akan nampak barcode. Barcode ni korang boleh gunakan untuk redeem, untuk tebus 2 tiket percuma filem Rempit 2 yang bakal ditayangkan nantilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang beli rantai ni, korang berpeluang untuk memasuki lucky draw. Dan hadiah-hadiah di dalam lucky draw juga adalah menarik guys. Di antaranya yang paling utama bagi saya adalah korang berpeluang untuk memenangi sebiji Yamaha Y15ZR yang telah diubah dia punya stripe. Memang cantik. Dan yang kedua juga, korang boleh menang sebuah helmet helmet Shoei J-Force, memang terbaik. Jadi kalau korang nak beli rantai ni, korang boleh cek link di bawah, klik kat sana. Korang boleh menggunakan kod saya Saiful Rempit 2 untuk mendapatkan free postage. Korang akan dapat rantai yang terbaik daripada RK Takasago, dapat free tiket wayang, dapat pula masuk lucky draw yang memenangi hadiah-hadiah yang menarik, sebuah biji motor, helmet dan sebagainya lah. Kalau korang nak beli, link kat bawah. Okay? Cerita dia bermula begini guys. Satu hari tu, silaturahim ke rumah pak mertua saya. Apabila saya ke sana, saya dapat satu surat guys. Sebab sebelum ni saya tinggal di sana, tinggal bersama pak mertua lah masa baru-baru kahwin dulu. Duduk kat sana, pak mertua saya bagi surat. Dia kata surat atas nama saya lah. Surat dia adalah yang ni. Urusan Sri Paduka Baginda. Selalunya kalau saya nampak surat-surat macam ni, di antaranya adalah LHDN, tak pun di antaranya juga adalah saman. Selalunya saman lah, sebab sebelum ni saya pernah dapat juga surat macam ni. Saya dapat surat ni, saya pun tengok atas nama saya. Saya terus buka-buka surat ni. Dalam surat ni ada 3 surat, dan ketiga-tiga tu surat tersebut adalah surat saman. Dan surat saman tu ada 3 saman. Yang pertama adalah saman tiada cermin sisi. Yang kedua adalah saman nombor plate fancy. Yang ketiga adalah saman tiada lesen. Saya terkejut. Bila pula saya dapat 3 saman ni? Yang paling terkejut sekali, saman tiada lesen lah. Bila masa pula saya tak ada lesen? Lepas tu bila saya cek tarikh dia, kena saman pada pada tahun lepas, 2021 pada November. Tak silap saya dalam 9 November. Jadi saya pun buka kalender, saya cek tarikh tu. Tarikh tu adalah tarikh di mana saya bekerja, hari Selasa. Saman itu telah ditujukan kepada nombor plate motosikal saya, si Asfa Yamaha R25 saya lah. Saya pun jadi pelik. Saya bekerja, motor ada kat rumah, kena saman. Lepas tu bila saya tengok detail tu pula, tempat di mana saman itu dibuat adalah di Sabak Bernam. Lagi saya pelik, saya tak pernah pergi Sabak Bernam pada tarikh tersebut dengan motor tersebut. Dan yang paling menyedihkan pula, ada lagi 2 surat, di mana surat tersebut, yang pertama adalah surat untuk naik mahkamah. Surat yang kedua adalah surat kena inspection. Motor saya tu kena inspection. Jadi saya pelik, saya betul-betul pelik. Saya cakap, pertama sekali yang keluar dekat kepala saya fikir clone nombor plate lah. Selalunya guys, kalau clone nombor plate ni, selalunya lah apa yang saya dengar, apa yang saya tengok lah, selalunya kena speed trap. Speed trap tu akan gunakan nombor plate orang. Yang ni saman lain. Ini saman bertulis. Saman bertulis. Sebab apa bertulis? Sebab tak ada lesen. Bermaksud orang yang menunggang motosikal tu, dia telah pun terkena roadblock ke, ditangkap ke apa ke, ambil butir-butiran diri, tak ada lesen. Lepas tu tengok motor macam-macam yang tak kena, disaman. Saya fikir, pelik ni, saya cakap, memang betul-betul pelik lah. Jadi langkah pertama apa yang saya buat pada ketika itu, saya buat report polis dulu. Okey, baru je habis buat report polis untuk penafian lah.
penafian pada saman tersebut. Saya buat penafian saman tersebut. Saya juga buat report untuk keselamatan saya lah. Saya takut nanti orang yang sama menggunakan nombor plate saya pula, dia buat kerja-kerja yang tak betul, ragut, rompak dan sebagainya. Jadi saya takut. Selepas saya buat laporan polis tu, waktu tu hari Ahad, waktu tu waktu cuti, tapi ada satu JPJ buka di Shah Alam. Jadi saya pun bergegas ke Shah Alam, UTC Shah Alam. Saya pergi ke Shah Alam. Saya bawa surat ni atas nama saya ni, saya bawa surat tersebut, dan surat ini datangnya daripada JPJ Padang Jawa, Kelang. Saya bawa surat ni pergi ke UTC Shah Alam. JPJ tutup kan hari Ahad, cuma UTC je buka. Jadi saya bawa surat ni pergi ke JPJ. Sampai di JPJ UTC tu, saya tunjuk dekat kaunter tu, saya kata saya ada terima surat ni, di mana surat saman ni bukan saya yang lakukan. Okey, dia buka, dia tengok, dia cek, dia tengok, dia kata, okey Encik, ini surat JPJ daripada Padang Jawa. Jadi Encik kena rujuk kepada Padang Jawa, bukan di sini, bukan di UTC. Jadi saya rasa macam, aduh, tak apalah, nak buat macam mana kan. Jadi saya pun balik, saya tunggu hari biasalah, saya apply cuti. Saya pun pergi ke JPJ Padang Jawa, saya terpaksa apply cuti. Tapi sebelum saya pergi ke JPJ, memang saya dah buat asfar tu, memang dah standby asfar, tukar ni tukar tu semualah, bagi standby sebab ada saman inspection kan. Jadi saya pun bawa si asfar, saya bawa ke JPJ Padang Jawa. Saya nak ke JPJ Padang Jawa untuk saya selesaikan masalah saya ni lah, masalah saman yang bukan dibuat oleh saya ni. Saya harap, saya berdoa agar urusan saya ni dipermudahkan lah. Saya diarahkan untuk pergi ke bahagian penguatkuasa. Ke situlah, di tempat penguatkuasa tu ada satu tempat, kat situ soal selidik lah. Ada satu soal selidik, korang saya kena ambil satu nombor. Bila nombor tu dipanggil, saya kena masuk dalam satu bilik untuk disoal siasat. Okey, bercakap dengan pegawai tu, bukan saya yang melakukan saman tersebut, bukan saya yang terkena saman tersebut. Mungkin ada pengklonan nombor plate. Saya kata gini. Pihak JPJ tu inginkan bukti bahawasanya saya tiada di tempat kejadian. Nombor satu, dia nak report polis lah. Yang kedua, dia nak punch card, time punch card tu. Kalau kita bekerja time tu, dia nak punch card tu lah, waktu tarikh tersebut bahawasanya kita berada di tempat kerja. Yang ketiga, dia nak surat pengesahan pekerjaan lah, bahawasanya saya bekerja kat situ. Pengesahan pekerja tu dia nak juga. Jadi 3 benda lah saya kena buat. Saya hanya ada report polis je. Kita akan bagi kamu inspection lah. Jadi saya pun pergi ke bahagian inspection, bawa motor saya tu pergi inspection. Kalau korang tengok di Instagram, saya ada post satu gambar kan di story. Saya bawa asfar tu pergi inspection. Semasa pergi inspection tu, saya pun tak jangka lah, rupa-rupanya ramai juga pegawai-pegawai JPJ ni kenal saya. Dia kata, ini saya kenal motor ni, dia kata. Ini saya pun punya motor ni, dia kata. Abang-abang JPJ semuanya memang humble. Serius saya cakap, memang humble. Orang-orang di bahagian inspection tu memang humble lah. Diorang pun faham situasi saya. Saya pun beritahu kat diorang masalah saya, dan diorang pun buat inspection sekejap, buat. Lepas diorang buat inspection tu, diorang pun check sebenarnya siapa sebenarnya yang kena saman ni, yang menggunakan nombor plate saya ni. Diorang ada record sebab benda tu saman bertulis, bukan saman echo kan, saman bertulis. Jadi diorang pun check kat sistem. Yang buat adalah seorang wanita, guys. What? Seorang perempuan. Saya pun terkejut. Takkanlah perempuan nak buat perkara-perkara yang tak baik kan, menggunakan nombor plate palsu ke apa kan. Jadi dibagi detail, kita dapatlah wajah perempuan tu. Kita ada dalam sistem tu, ada wajah perempuan tu, ada alamat dia, ada nombor IC dia. Lengkap lah, kat situ lengkap lah. Jadi pihak JPJ inspection ni kata kat saya, dia kata buat macam ni dululah, kita bagi option lah kepada Encik Saiful. Dia kata apa kata Encik Saiful buat report polis untuk polis siasat kepada pesalah yang wanita ni. Itu yang pertama lah, sebab dia polis, betul tak dia bawa motor yang menggunakan nombor plate palsu dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Cara yang kedua dia kata, pergi jumpa pesalah tersebut, lepas tu bercerita dengan dia jalan penyelesaian. Kalau betul-betul dia menggunakan nombor plate palsu, bermaksud memang tak boleh buat apa, memang nak kena buat report polis lah. Kalau contoh nombor plate tu tersalah, dia kata mungkin tersalah sebab kadang-kadang ada kedai yang belakang nombor lain, depan nombor lain. Pernah terjadi, dia kata. Contohnya depan ABC, belakang ABD, tersalah dia punya nombor ataupun dia punya huruf tersalah, dia katakan. Mungkin boleh jadi juga, dia katakan. Yang ketiga, dia kata mungkin kesalahan pegawai juga pun mungkin ada salah juga. Masa saman tu mungkin tersilap tengok pun ada juga, dia katakan. Sebab saya sendiri pun rasa macam tak mungkin lah perempuan ni buat jenayah dengan menggunakan pemalsuan nombor plate kan. Jadi saya fikir-fikir betul juga kan. Jadi kata tak apalah Encik Saiful, kita tunda dulu inspection ni. Nanti Encik Saiful buat fikir dulu macam mana. Encik Saiful nak ambil yang pertama ke atau yang kedua. Nanti dah settle, dah jumpa, baru datang sini balik lah untuk counter balik saman ni, dia kata kan. Sebab dia kata kalau istilah nak padam saman, nak tiba-tiba nak buang, sangat susah. Sebab dia nak betul-betul bukti. Jadi apa saya buat,
saya balik ke company saya dapatkan surat pengesahan pekerjaan, saya dapatkan surat time slip, time saya bekerja tu. Jadi yang ketiga ni, sekarang ni saya cuba untuk menjejaki wanita tersebut. Kalau ikut daripada alamatnya, nak kata jauh tu tak jauh jugalah, dekat Kuala Selangor, area dia Kuala Selangor dia katakan, area dia Kuala Selangor. Saya pun kalau ikutkan pun saya pun takut jugalah kalau saya buat lapor polis kepada wanita tersebut, nanti dia pula kena cas apa sebagainya. Dan saya harap dia punya alamat tu alamat betul lah, alamat yang terkini lah kan. Alamat dalam IC tu mungkin kadang-kadang kita dah pindah tapi alamat dalam IC tu tak tukar lagi. Macam saya punya kes, saya dah pindah rumah tapi alamat saya tetap kat rumah pak mentua sampai surat kan datang kat rumah pak mentua, dan tarikh panggilan untuk naik mahkamah tu telah pun terlepas. Tak silap saya bulan 1, 14 bulan 1, dan saya dapat surat tu dah bulan 2 dah hujung-hujung bulan 1. Bermaksud tarikh mahkamah tu telah nak kata tak bengang ke tak marah tu tak adalah, memang ada perasaan tu jugalah kan. Ada rasa lah perasaan yang yalah, benda yang bukan kita buat, lepas tu kita kena, itu satulah. Lepas tu dia ambil masa saya, ambil cuti saya, macam tu lah. Dah saman dia besar-besar pula tu. Mengikut daripada JPJ check tu, mereka check kan, dekat-dekat kalau nak bayar pun dalam RM1,000 lebih lah. Kalau nak senang, tak nak sakit kepala, dia kata bayar je. Boleh kata bayar je. Yang kesalahan yang tak dibuat oleh saya kena bayar je. Pegawai penyiasat tu boleh kata, entah-entah kamu ni yang klon. Sakit kepala saya dengar. Saya sakit kepala dengar. Kalaulah orang yang mengklon nombor pelik tu, tak mungkin lah dia datang buat report. Betul tak? Ibarat macam datang serah diri kan. Dia kata kamu ni yang kelon ni, ya Rabbi. Jadi saya anggap ni sebagai satu ujian kepada saya, di mana Allah nak uji saya sama ada saya sabar ataupun tidak. Apa reaksi kita kepada ujian ni lah. Jadi kepada korang-korang semua yang mungkin ada masalah yang sama dengan saya, mungkin korang ada jalan yang terbaik yang pernah korang lalui, yang ada pengalaman, korang boleh kongsi kat bawah dekat saya. Mungkin saya boleh follow apa langkah-langkah yang kalian buat kan, supaya lebih mudah dan sebagainya lah. Tapi saya nak cakap satu je lah, pihak JPJ memang sangat-sangat memberi kerjasama pada saya. Semuanya humble-humble lah. Lagi satu yang agak kurang lah bagi saya lah kan, JPJ punya sistem saman ni yang bagi saya agak kurang lah kalau nak dibandingkan dengan polis. Sebab saya ada kena saman 2-3 kali jugalah dengan polis, pihak trafik. Pihak polis ni bila dia saman, contohlah dia saman, dia orang akan saman berserta gambar. Contohnya saman dia apa? Saman dia nombor plate. Dia akan ambil nombor plate, satu set. Lepas tu kat tepi tu dia ada satu mesin, nanti dia akan print saman. Kat saman tu nanti akan ada detail dan juga gambar. Dah ada bukti gambar lagi kan. Saya berharap sebenarnya JPJ pun menggunakan sistem yang sama macam tu. Jadi bila dia ambil gambar, kita tahu betul tak nombor plate tu dan apa motor yang digunakan. Mungkin motor yang digunakan Kapcai. Contoh Kapcai, saya punya motor R25. Kat situ aja dah tak payah bukti lain dah bukti kukuh kat situ kan. Tapi malangnya saman tersebut tiada gambar. Saman JPJ tiada gambar. Bila saya tanya salah seorang staff JPJ tu, saya kata, cik, memang saman memang tak ada gambar. Dia kata memang tak ada gambar. Agak sulit lah kat situ. Memang sulit lah. Memang jadi panjang lah cerita dia ni. Saya berharap lah urusan saya selesai. Saya minta jugalah doa kawan-kawan, semoga urusan saya ni dipermudahkan lah. Okay? Kalau nanti dah selesai, tindakan diselesai, saya akan update lagi. Mungkin boleh menjadi rujukan kepada korang kan, yang mungkin ada pengalaman yang sama macam saya, terkena macam saya. Jadi itu sajalah video kali ini. Saya akan sambung apabila saya dah dapat jawapan nanti, dah dapat tindakan selanjutnya nanti. Okey, terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, kita jumpa korang di dalam video. Stay positive and keep on riding. Bye. Assalamualaikum.